bersama dengan saya Casey dan saudara, kalau ada kisah misteri, saya buka talian, anda hubungi saya sekarang 669-11897. Misteri jam 12 hanya sekadar hiburan. Tadi anda telepon dihiburkan dengan mana tadi? Beberapa buah lagu. Ya. Antaranya lagu yang anda dengar merupakan lagu dari Aiman Tino, Ku Rela Dibenci. Wow, pengorbanan Tak apalah, kau bencilah aku. Ku rela dibenci, nampak. Aiman Tino, seorang penyanyi yang rendah diri, bagus. Pernah sejumpa beliau di satu acara Ria. Beliau datang untuk berjumpa dengan kanak-kanak yang kurang bernasib baik dan sempat dia menyanyikan lagu bersama dengan Sufyan Suhaimi, bermain gitar lagi, datang untuk amal. Nampak, dia on the way nak pergi jumpa peminat, dia singgah sebentar bagi satu acara amal Ria di rumah kanak-kanak petapis. Jadi syabas dan tahniah kepada Aiman Tino dan juga Sufyan Suhaimi. Sebelum tu Alda Rismah dengan lagu Menanti Kekasih. Ada yang kata seram lagu ni, ada yang kata makin lama makin dengar sedap pula. Dan sebelum tu lagu Taman Rashidah Utama dari kumpulan Wings. Okey saudara, kalau anda ingin berkongsi pengalaman, terima kasih pada anda yang sedang mendengar dan juga memantau Facebook Ria 897 FM. Terima kasih kepada Muhammad Haziq Toyol Charlie Sina. Nama dia kekal dari dulu sampai sekarang. Kisi 2012 lah. Itulah saya pun baru tadi teringat. Terima kasih lah kepada Abang Haziq. Dah ORD belum? Ya. Kalau dah bagus lah, juga terima kasih pada rakan-rakan yang sedang mendengar. Katanya Casey, wow, buat lagi lah Casey konsert MJ12, dan jemput fan dari Johor datang, confirm kita turun. Nak buat boleh, tapi itulah, nak dapatkan penaja tu adalah satu perkara yang mencabar, Sebabnya kalau ada penaja lebih senang nak buat, maklumlah. Terima kasih sekali lagi pada rakan-rakan yang ada. Kita juga ada Mat Saleh sedang mendengar. Azhar peminat dari Melaka sedang mendengar. Apa khabar orang Melaka? Asam pedas Melaka sedap teringat makan pula. Jojo Marlo, terima kasih. Kata tadi beliau beri pendapat pandangan kisah Zikri tu tadi, buat tahlil untuk nenek Zikri baca Yasin ke. Yang kejut Zikri tu bukan nenek, kerana yang dah pergi tak akan kembali, tapi mengacau adalah jin yang ambil kesempatan. Kak Nurkia Jones, Assalamualaikum DJ KC. Waalaikumsalam geng momok semua. Wah, ramai betul geng momok, the best. Sekarang ini 3 darjah Celsius di Shropshire England, dan dah punch card MJ12 dari tadi dah. Jeng. Terima kasih. Kita juga ada yang ini Syahrul Arfan Jisam. Betul lah kisah pocong tu tadi di Kota Tinggi. Saya pun pernah ternampak di situ lah. Dia dari jauh saya dah nampak, tapi saya perlahankan kereta sebab nak pastikan betul tak yang saya nampak tu, makhluk tu. Bila dah perlahankan kenderaan, saya jeling je, terpandang pun tak pandang pun, tunggu turn Casey baca kisah saya dekat email Casey. Minta maaf Syarul Arfan Jisam. Terima kasih lagi kepada Zarina Jaafar. Terima kasih pada Muhammad Nur Hamidi. Siapa lagi? Kita juga ada Josh Jacob sedang mendengar. Yus Jueta The Love. Wow, dah lama tak dengar cerita. Mana pergi, menghilang. Roxana Rose. Okey, terima kasih juga pada anda. Jung Eunji. Oh, ni orang Korea. Jung Eunji sedang mendengar sekarang ini. Siapa lagi sedang bersama dengan saya Casey di Ria 897 FM. Selamat pagi pada Siti Jaharina, Vanessa Leng, terima kasih pada yang lain-lain yang sedang bersama dengan kami. Terima kasih pada Amirul Faiz, siap dia screen grab mendengar Misteri Jam 12 melalui saluran Suria dari Pontian Johor. MJ12 terbaik, tiada tandingan amboi, pandai dia. DJ KC juga terbaik, terima kasih. Harap tak tukar DJ untuk mengendalikan MJ12. Terima kasih. 669-11897. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Hello, selamat pagi. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Siapa bercakap tu? Nama saya Joe ni. Okey, ada Joe. Cik, saya sebenarnya tak adalah cerita sangat. Cuma tadi saya ada dengar Cik cakap pasal itu, satu cerita pasal apa tu? Wak doyok, wak uber. Wak uber. Ada tak cerita tu pasal petisi ni? Aha, kenapa dengan cerita tu? Ada, saya ingat macam nak tanya orang tu ada alamat wak uber. Oh, saya tak ada alamat wak uber. Oh, dia tak ada kasih apa-apa Oh, lah. tak ada. Saya rasa dia sekadar berkongsi pengalaman saja. Kalau mungkin kalau beliau sedang mendengar ni, bolehlah. Kalau beliau nak kongsi sama mungkin nombor telefon ke. Boleh. Terima kasih. Terima kasih jangan marah kita. Kembali, terima kasih. Baik. 669 11897. Yang ini daripada mana ni? Kiriman daripada seorang pekerja yang katanya di sini, saya bekerja sebagai seorang pembantu rumah dan seram kisah-kisah malam ini. Sedang mendengar Misteri Jam 12 bersama dengan mem saya. Wow, mem dengan pekerja pembantu rumah ni sedang mendengar. Ini bagus. Hidup harmoni katanya di sini, saya pernah mengalami satu kejadian yang menyeramkan ketika baru sampai Singapura. Ini berkenaan dengan majikan yang pertama, Kisi. Majikan yang pertama ni ibunya adalah seorang tukang ubat. Jadi rumah tu seringkali dikunjungi oleh pelbagai pesakit yang mempunyai masalah dan ingin mendapatkan rawatan sentuhan tradisional, bukan seperti doktor. Jadi orang keluar masuk dan dia mula sibuk selepas waktu maghrib. Nanti dia akan berada dalam bilik, kemudian dia akan hidupkan tempat bara. Bilik tu kadang-kadang penuh dengan asap kemenyan. Dan apa yang berlaku kalau waktu itu mem saya kalau keluar, saya jarang dibawa bersama. Sebabnya tugas saya adalah duduk rumah, kemas rumah untuk masak keluarga. Ya, tidak perlu menjaga anak ataupun menjaga orang tua. Dan ada kalanya kalau mem keluar dengan ibunya sekali, semualah sekeluarga keluar, saya duduk dalam rumah tu seorang diri. Dan saya dibenarkanlah untuk menonton TV, setelah habis selesai kerja. Tapi kadang-kadang nanti dalam bilik tu akan kedengaran, Casey, bunyi cakaran, bunyi cakar pada pintu. Dan kadang-kadang dengar suara orang minta tolong dalam bilik berkenaan. Bukan sekali, malah dah banyak kali saya terkena gangguan. Pernah sekali ketika saya sedang duduk dekat ruang tamu seorang diri sambil menonton televisyen, saya dengar pintu tu terbuka tau, Casey. Kemudian bila saya toleh, saya terperasan seperti ada tangan orang sedang memegang pintu itu kepada bilik yang digunakan untuk sesi perubatan. Memang takut. Saya hanya kekal di sana selama lebih kurang setahun sebelum saya mendapat tuan ataupun majikan yang baru. Sekarang ni memang saya suka sangat-sangat. Kita dah macam keluarga. Terima kasih kembali. 669111897. Baik, saudara, bersama dengan saya pada pagi ini. Hello, selamat pagi. Silakan 669111897. 669111897 dalam Misteri Jam 12. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Siapa bercakap? Casey? Ya, saya. Siapa ni? Ini saya nak ada satu kisah lah. Cucu saya. Siapa bercakap ni dulu?
Muhammad. Cik Muhammad Muhammad, Okey, ya. Cik Muhammad panggilan dari mana ni? Saya bawa teksi. Sedang bertugas ni. Tengah rehat ni. Rehat. Okey, silakan Cik Muhammad. Ini pada satu pagi saya bawa teksi kan balik pagi kan. Saya pun tidurlah dalam pukul 10 gitu, saya dah bangun. Ada cucu saya ada kat rumah kan, orang rumah saya pergi pasar. Habis cucu saya daripada dapur dia datang. Dia panggil saya Abah. Abah bilang, "Tak pasal. Ada budak tu dah tidur kat dapur. Budak tu tumbuk air," dia bilang. "Sakit," dia bilang. Ada budak. Saya tahu tak ada budak. Tapi dia cakap budak tu tumbuk air sakit kat perut, dia bilang. Habis saya cakap dengan dia, "Baca Bismillahirrahmanirrahim." Tumbuk dia balik, dia bilang. Tumbuk. Habis dia baca dengan pilat-pilat dia. Umur 3 tahun lebih, 4 tahun. Pilat-pilat. Dia cakap, dia lari apa? Dia baca habis dia pergi dapur. Dia dah lari, bilang. Jadi itulah kisah dia. Budak 4 tahun pun kena ganggu dia. Dalam rumah Dalam rumah. Dia pergi dapur. Dari dapur dia lari lah. Dia cakap ada budak tu tumbuk dia, bilang. Sakit apa, bilang. Itulah kisah dia. Terima kasih. Dia cakap baca Bismillahirrahmanirrahim. Tumbuk dia balik, bilang. Tumbuk dia balik. Sekali je lah baca pilat-pilat. Sekali je lah. Ini perkara ni berlaku sekali je lah. Sekali. Sekali Kalau berlarutan boleh dah jumpa orang-orang sewaktu dengannya ya. Yalah, insyaAllah. Terima kasih Selamat bertugas kepada abang-abang teksi yang sedang bertugas seperti pendengar kita awal tadi tu, sedang berehat nampaknya pada tengah malam ini. Cakap tentang pemandu teksi ni, ini kiriman daripada seorang pendengar juga, merupakan seorang pemandu teksi. Ini daripada Encik Ahmad Encik Ahmad Nawi. Katanya, "Selamat tengah malam DJKC. Saya ni suka sangat mendengar Misteri Jam 12. Ketika memandu teksi, lebih thrill KC. Kadang-kadang kalau dapat penumpang yang okey go, sama-sama kita dengar KC. Kita turut berbincang lagi dalam teksi. MJ12 ni memang menyatukan kita. Tapi kalau dapat penumpang yang takut, nanti dia akan suara. Cik, perlahankan suara boleh tak? Saya takut." Terpaksalah saya perlahankan suara. Rasa-rasanya kadang-kadang macam terlepas juga banyak cerita ni. Pengalaman saya, kata Cik Ahmad Nawi, ketika sedang memandu teksi ni, saya mendapat panggilan. Ini call lah. Saya pun perkara ini berlaku pada tahun 2005. Jadi mendapat panggilan taxi call, saya menjemput beliau waktu tu sekitar jam 11 malam. Dalam hati saya, kenapa dia telefon waktu malam Malam-malam macam ni selalunya senang dapat taksi. Turun, tak perlu angkat tangan. Kadang-kadang taksi dekat tepi horn. Tapi pelik pula bila saya mendapat panggilan yang mana untuk jemput dia dekat rumahnya. Dan bila saya sampai tu, dia rupa-rupanya bersama dengan ibunya yang berkerusi roda. Jadi katanya di sini, kalau kerusi roda ni susah sikit ke nak dapat taksi. Kadang-kadang ada yang pemandu ni, tak semua yang agak berat sepunggung nak keluar daripada tempat duduk tu untuk lipatkan kerusi roda letak belakang. Jadi saya faham. Saya pun dah sampai. Saya nampak dari jauh lah, dia ni sedang bersama dengan ibunya, sedang tolak kereta sorong ibunya. Jadi dia sampai depan taksi saya. Saya pun keluarlah dan bantulah. Jadi saya benarkan ibunya bangun daripada kerusi kereta sorongnya. Kemudian dia duduk dalam katanya dia duduk dalam teksi bahagian belakang. Dan anaknya seorang tu duduk di bahagian belakang dan seorang lagi duduk depan. Saya pun angkat kerusi roda tu, saya simpan dekat belakang, betulkan sedikit, tutup dan kemudian masuk ke dalam teksi. Saya bertanya pada dia nak ke mana, dan dia pun jelaskanlah yang dia nak pergi ke Tampines. Jauh ke si, dari ujung Tanjung ke ujung Tanjung. Jadi dalam perjalanan si ibu ni bercakap dengan saya lah. Dia tanya dah berapa lama bawa teksi. Saya pun cerita, kita berborak-borak. Tapi yang saya hairan, yang passenger dekat depan ni mungkin pembantu rumah. Dia macam tak cakap apa-apa. Jadi bila dah sampai Tampines, dia pun nak turun. Dia pakai tambang. Saya pun keluar tolong angkat kerusi roda. Kemudian ibunya duduk. Dan kemudian anaknya tolak jalan perlahan-lahan. Saya pun terkejut. Kenapa satu lagi tak turun ni? Kena hantar dua tempat ke? Saya menjenguk dekat dalam tempat duduk depan KC.
Sumpah Casey, tadi saya nampak tempat duduk depan ada orang. Sepanjang perjalanan dia tak berbual. Jadi saya fikirkan mungkin pembantu rumah yang tak nak masuk campur, yang tak nak menyampuk. Tapi bila turun dari teksi, bila dah sampai di rumah mereka di Tampines, hanya mereka berdua sebenarnya yang menaiki teksi saya. Saya sampai tengok, tengok kiri, tengok kanan, tengok lagi dekat dalam kenderaan ataupun teksi saya. Mana satu orang lagi Kemudian saya fikir balik. Patutlah sepanjang perjalanan dia diam. Tapi benda apa tu? Saya sebenarnya takut nak masuk teksi, nak terus memandu. Buat dia menjelma, boleh mati keras saya dalam teksi. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Man kita yang berkongsi pengalaman dalam MJ12 di Ria 897 FM. Baik, kita jawab panggilan sekarang 669-11897. Tadi abang teksi yang berkongsi pengalaman dia confident dari jauh dapat kolong blok, nampak kerusi roda, kemudian dia tolong angkat. Kemudian nak dah masuk teksi, ada 3 orang. Tapi yang hairan yang duduk depan tu diam je Jadi kepada abang-abang teksi, kalau sedang memandu dan mungkin dalam teksi tu ada penumpang anda ada 3 orang, tapi seorang tu diam aja. Lebih baik awak periksa dulu. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Hai, siapa bercakap tu? Brother Joe. Brother Joe, panggilan dari mana Brother Joe? Joe daripada utara yang baru habis menyupir daripada Grab car. Oh. Jadi bagaimana rezeki pada malam ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikurnia Allah cukup untuk menampung anak isteri. Bagus hari. Semoga bertambahlah rezeki Abang Joe Okey, Abang Joe, pengalaman tentang apa ni? Silakan. Okay, pengalaman kemarin Abang Jo ada cerita pasal yang Maltida House, ingat tak? Sambungan dia dalam rumah Abang Jo sendiri waktu tu. Wah. Silakan. Waktu tahun 2000 tu. Kali tu kena waktu tu ada cerita, ingat tak cerita cerita Nang Nak. Musim cerita tu. Saya baru pindah dengan isteri saya dulu. Kita adalah tonton dekat dalam bilik tidur kita untuk malam gini. Kali waktu dah tengah syuk-syuk tengok ni, tiba-tiba pintu, waktu tu saya dengan isteri saya belum ada anak lagi. Jadi tengah syuk tengok cerita film horor. Tiba-tiba pintu bilik tu bergegang dan terajang Casey. Wah. Demi Allah tak bohong. Gigil badan ni. Ini di rumah yang ada di rumah anda pindah dekat Punggol tu tahun berapa tu? Tahun 2000. Oh, tu baru tu naik. Kan saya cakap waktu tu Maltida tu tengah-tengah padang. Sebelah tu blok saya tanah lapang. Sabun ni dah tengah sabun. Peluk isteri saya peluk saya. Saya takut ni. Beranikan diri juga buka pintu kira entak lah buka pintu kan. Kira gamble lah buka. Tak terperasan macam memang lah dah biasalah ganggu dia gini kan. Dia berlembaga besar hitam lah. Dia berlari ke arah dapur lah. Lari ke arah dapur. Saya curious saya pergi dapur. Dapur terperanjat saya pasal apa tau. Terperanjat washing machine saya tu macam ibarat dilanggar orang lah. Bergegar-gegar macam dia lari gitu lah. Itulah salah satu pengalaman saya dekat rumah tu di Punggol kan. Masih baru-baru dibangunkan je. Itu zaman-zaman banyak kawasan hutan samak-samun di Punggol yang dibersihkan, ditebas Benar-benar. Waktu tu a few blocks je. Tak banyak. Itu je lah. Lain kali saya ceritakan lagi yang selanjutnya. Terima kasih Abang Jo ya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.
Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan 66911897. Yang ini kiriman daripada seorang pendengar. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nama saya Natasha. Saya pendengar Misteri Jam 12, peminat rancangan ini dari Permas Jaya. Saya nak kongsi satu peristiwa. Katanya Natasha, ini berlaku di rumah saya. Waktu tu saya sedang duduk dekat ruang tamu dengan adik saya sambil ulang kaji pelajaran, kata Natasha. Mak dengan bapak saya berada dalam rumah, tetapi mak saya berada dekat dapur. Bapak saya pula berada di dekat bawah rumah, sedang betulkan kenderaan. Jadi saya ni sedang belajar dengan adik. Saya ternampak mak saya keluar dari dapur masuk ke dalam bilik saya. Jadi saya dengar tiba-tiba mak saya panggil lah, Tasha, Tasha. Oleh kerana saya nampak tadi mak saya masuk bilik, saya pun menyaut, ya mak. Mak cakap, sini kejap. Saya bangun, masuk dalam bilik. Tengok mak saya tak ada. Kemudian bila saya keluar dari bilik, kata Tasha, mak saya masih berada dekat dapur. Tasha, sinilah. Orang panggil ni. Saya pergi ke dapur, mak dekat dapur. Mak minta tolong ambilkan periuk bahagian atas almari. Saya pusing tengok balik. Dah ambil periuk, saya duduk balik dan saya tanya adik, adik, tadi kau nampak tak mak? Mak masuk bilik kan? Entah, tak nampak. Katanya Tasha, saya yakin yang saya nampak mak saya, Casey. Mak saya masuk dalam bilik. Bila dia bersuara, saya ingatkan dia bersuara dari dalam bilik. Saya terus masuk dalam bilik. Terima kasih dari Natasha, Permas Jaya, Johor. 66911897. Hello, selamat pagi. Halo, Casey, apa kabar? Assalamualaikum, Pak Raden. Ya, Pak Raden, silakan. Waalaikumsalam. Ya, ada kronik kes ya? Ya, silakan Pak Raden. Ya, ini Pak Raden nak cakap Casey. Casey percaya tak dalam alam misteri ada juga alam hasad di kikianat.com, doanya apa tahu Casey? Seorang saleswoman yang begitu profesional dalam menangkap sales, Casey. Tapi malam sebegini, ini orang fungki apa tahu ni, saya cakap ada satu terjadi kat Singapura. Ini sales marketing antarabangsa yang teramat sangat. Pasal apa tahu? Kalau setiap kali dia dapat sales, dia akan dapat bonus point dan akan dapat satu macam gaji naik. Tengok dalam pekerjaan Casey, alam misteri juga ada juga orang-orang menggunakan pakar supaya apa tahu tutup cari rezeki perempuan tu. Alamak, zalim betul lah. Kes itu apa tak yang terjadi? Paling dekat ikhlas, orang kategorikan dia seorang wanita yang begitu karisma dan karismatik, mempunyai wanita yang begitu ayu sekali, cantik macam Fiza O. Tapi terjadi yang paling sedih, apalah, dia telah orang kategorikan dalam grup team of the colleagues tu ada juga yang mempunyai hasad dengki kianat, Casey. Seperti apa tahu? Oh, engkau selalu kau dapat sales dan selalu je apa saja customer kalau nampak wajah dia Casey dalam sales. Paling cakap ni satu grup departmental store yang paling very apa tahu begitu multinational pihak yang international berkaya di ini Casey. Tapi akhirnya yang paling sedih orang kata dalam keadaan tengok Casey, manusia ni kadang-kadang tak habis-habis hasad dengki kianat. Kemajuan seseorang kan patut kau mendoakan, tapi rupanya rambut sambung hitam mati lain-lain, rupanya bertapak pula hasad dengki kianat manusia. Ada segelintir orang Casey tak senang dengan kemajuan seseorang. Waimah begitu juga kalau kita berjiran. Kadang jiran beli kita TV ke, jiran gini ada, jiran lain pun .com.jala dia beli TV. Ini kita kembali kepada cerita hakikat yang sebenarnya Casey. Perempuan ni Casey telah terapa tahu dalam keadaan sales dia begitu maju, dalam keadaan bonus point dia ada. Kalau once you get sales, kan Casey tengok ada dalam keadaan orang meniaga, dalam orang sales, kadang-kadang dalam orang ini kan orang ada bonus point. Bonus point tu bukan orang dapat bonus. Ibarat once sales, kalau kau jual itu produk, kau akan dapat commission yang teramat sangat. Jadi kalau dia dapat banyak customer, plus campur .com.gaji campur commission dan kan bertambah.
Tapi dalam keadaan kemajuan seseorang yang begini, yang mempunyai wajah yang cantik, begitu fasih dalam bahasa Inggeris dan bahasa antarabangsa, dia dapat sambut pelanggan luar negeri dalam gini. Tapi malang sekali Casey, pecahan rezeki dia lama nyanyi betul orang dah taruh pasir. Apa terjadi tu Casey? Setiap kali kalau dia berniaga, satu orang pun setiap customer tak nak tengok dia Casey. Pergi lain tempat, pergi ke daerah lain, dan kesian dia tunggu untuk orang kata menjiwai customer, untuk menjualkan, untuk sebagai satu sales representative dan sales orang kata management level untuk ini. Pas Casey tahu tak, ilmu manusia ni kadang-kadang itu pasal Casey tengok, Casey bekerja, kau mencari makan bukan kerana kau nak mencari makan, kau mencari makan Allah Ta'ala memberi kau anugerah apa tahu, ilmu suara. Dari suara jadilah kau DJ terkenal, DJ champion. Begitu juga orang sales ni, diorang kan menggunakan bukan dasar English cakap, it's not that product yang berbual, it's a good businessman that can businessman yang boleh sales produknya. Itu pasal yang produk tu tak boleh bercakap, .com tak senyap, tapi suara orang yang menjiwa itu yang melakukan produk itu. Tapi malang sekali Casey, aura wajah dia itu telah dibikin satu pelalau. Casey tahu tak? Ada juga orang yang boleh bikin pelalau wajah. Bila kita tengok wajah orang tu satu macam benci atau satu macam kita tak ada menarik dengan orang tu. Seperti apa tahu? Auranya telah ditutup bagaikan sinaran cahaya matahari yang telah ditutup oleh awan yang hitam, like a sunshine that been blocked by a black cloud, dan jadilah kegelapan di dalam pencarian rezeki. Tengok betul yang nyanyi, orang dah maju, kenapa lah korang bikin ni semua? Tak, akhirnya Pak Din dekat ikhlas, dia dah hari berganti hari, management dia dah begitu kurang confidence dengan dia. Tengok, begitu juga orang kata dalam berniaga pun ada rating dia. Jadi orang tengok rating dia tak ada, dan banyak je, dan manajemen dah mula tidak berkenankan dia ke sih. Tengok manusia, kadang-kadang bila kita dah menutup periuk nasi orang, sampai orang kata kau dah menutup aura wajah, seperti wajah orang tu tidak ada daya penarik dalam urusan berniaga, urusan beli dagang, dan akhirnya orang kata sampai manajemen label dah kasih dia warning, one more time to them, there's no business point for you, there's no sales from you, orang kata we have to terminate your service. Nampak? Itu pasal berapa sedih seorang wanita yang begitu ayu, mempunyai kata-kata yang begitu cantik, begitu sopan, pandai memancing orang kata pelanggan dengan ilmu suara, perbualan dia yang begitu berhikmat, tapi telah diganggu Casey. Dan ini pasal Pak Din cakap, dan dia sedih, dan dia kasih tahu dengan Pak Radin apa tahu? Apa itu sebenarnya Casey? Ini dipanggil apa tahu? Sihir pelalau menutup aura wajah yang berseri Casey, menggunakan dampingan alam gaib yang mengkotori wajah dia melalui pandangan, di pandangan mata orang tu. Dia di pandangan mata dia cantik, tapi di pandangan mata customer dia tidak menarik, dan dia tidak begitu karisma dalam apabila dia menjual satu produk. Orang tak nak tengok, orang pergi lain tempat, pergi lain counter Casey. Dan akhirnya Pak Radin cakap ikhlas yang paling sedih sekali Casey, aura dia yang menutup pintu rezekinya telah menjejaskan alam perkahwinan dia. Tengok nyanyi betul lah manusia ni. Apa terjadi? Dia telah apa tahu? Dalam pintu rezeki orang tu tak ada, kerana kadang-kadang aura dia tu tak ada daya penarik untuk pelanggan datang membeli barang-barang produk yang dia jual. Dan begitu juga aura wajahnya telah menjejas apa terkisi. Suami dia memandang tak suka kepada dia, seperti ada je tak kena dengan dia. Tengok kes kronik lah, satu baca penyanyi dalam kau tutup rezeki orang dengan aura wajah orang tu dah tak nampak menarik. Sekarang kerana gara-gara tu aura wajah dia tu menjejas perkahwinan dia. Suami yang begitu loving, ada je petty matters dah carried away. Seperti wajah dia tu macam membencikan suami, dan principal dia tak, yang paling malang sekali, anak yang dia lahirkan dari perutnya 9 bulan 10 hari pun telah mula biadab dan kurang hajar kepada dia. Astagfirullah, kisahnya betul lah orang ni. Jadi apa terjadi Pak Din cakap? Dia menangis, dia cakap, Pak Din, saya ada satu musibah. Apakah ini musibah daripada Allah Ta'ala? Apa adakah orang kata ini gangguan alam gaib? Pak Din cakap Allah Ta'ala tu ya Rahman ya Rahim, Maha Pengasih, dia takkan menzalimi hambanya. Selalu manusia yang menzalimi manusia, atau manusia yang menzalimi diri dia sendiri. Oh Pak Din, jadi Malaysia mungkin saya dizalimi orang Pak Din. Kemungkinan sebab Allah tak pernah nak menzalimi orang, tapi manusia yang menzalimi diri dia, atau diri dia sendiri yang menzalimi orang, atau dia yang menzalimi diri dia. Dan akhirnya dia ceritalah, dia nangis pasal satu kawan dia ni, kakak angkat dia,
kerja cleaner lah dekat bangunan ini. Kakak tengok satu kakak kerja cleaner pun tengok orang kata sebab apa tu wanita ni dia baik ke si. Kadang-kadang dengan kakak cleaner ni dia tak pergi. Itu pasal manusia kalau korang dah pakat tinggi macam Casey pun, kalau Casey pergi dia kerja dekat Mediacorp, kalau dia cleaner panggil good morning ke apa khabar tuan, make apa salah, smile orang kata dalam hati. Tengok kerana budi bahasa dia, walaupun kerja cleaner yang begitu gaji murah pun dia tetap berbudi bahasa, jadi mempunyai akhlak budi pekerti yang baik. Tengok when you got a good heart, when you have budi pekerti akhlak yang baik, always ada je manusia yang bertopengkan, syaitan bertopengkan manusia mengganggu. Orang kata kerja ini antara ujian kebaikan. Apabila kita memberi kebaikan, akan datang manusia yang menjahat dan telah mengganggunya. Pasal apa? Bila kita dah manusia ada busuk hati ke si, dia telah when a human got a cruel heart, they already became a fire. See? So the devil will create an oil. See? Apabila kita dah membenci orang tu, hati kita telah ada api dan setan akan melarutkan minyak. Makin kuatlah orang kata membaralah kebencian manusia yang telah pengaruh dia, hasad dengki kianat, pengaruh bisikan syaitan. Dan akhirnya dia menangis, dia kata, Pak Din, percaya tak, berpunca dari kerja saya ni, tempat yang saya kerja ni dalam pelanggan dah tak nak dengan saya, dah banyak dah gini sekarang, saya tak ada bonus point Pak Din. Dan sedih kadang-kadang saya dapat satu hari satu pelanggan sampai malam, petang tak ada lagi, dan dengan kawan saya ada. Dan yang paling sedih Pak Din, dalam rezeki saya ditutup kat sini seperti dia macam ada problem.com, .kronik pula. Tapi dia menjejas rumah tangga saya. Suami saya pandang saya macam seperti tak ada perasaan kasih Pak Din. Sikit ada je macam membentak. Tengok kau pun suami sedih. Kalau bila kau dah pandang muka seorang isteri tu kau benci, carilah silap. Di mana? Itu pasal pepatah Melayu berkata, jika gagal jangan dikesali, cari pula salah sendiri. Fine dia kata ni suami yang kronik pula. Kau dah sayang lah isteri kau dah sayang berapa tahun kau kahwin, macam even you ke si, no matter whatever good bad ugly, you never don't hate Fizau see, because it's your partnership in life. Kesian dia. Jadi itu pasal Pak Din cakap, lepas tu dia menangis ratapan. Bila dia berbual dengan Pak Din, ratapan titisan air mata dia tu menyentuh hati Pak Din sampai aku .com.cengeng nak keluar air mata juga. Tapi bila Pak Din cakap tak apalah Pak Din bantu dia, Pak Din tengok dalam melalui ilmuan apa yang Pak Din pelajari, rupanya dia telah ditutup pintu rezeki dia melalui aura wajah yang orang pandang dia tak begitu menarik, tak begitu mencengkam. Tengok daripada orang tutup pintu rezeki, wajah kau tak ada menarik. Sebagai seorang sales supervisor yang begitu power dalam menjualkan produk untuk kekayaan company kau, akhirnya telah menjejas anak dia kurang ajar. Anak dia kalau cakap dulu dia panggil, ibu panggil, anak dia kadang membentak, kadang-kadang tak nak lama, cakap terking-terking dan menangis lah. Tapi Pak Din dapat bantu dan bantukan membukakan balik cahaya nur aura wajah dia. Tapi Pak Din cakap, when I help you, you must help yourself. Because why? It's no point Pak Radin tolong kau kalau kau tak tolong kau. Habis macam ni saya nak tolong. Pak Radin cakap, kau rajinlah solat atau rajinlah when you think of God, when you think Allah think of you, see? Jadi dia cakap dia baik Pak Din, saya mengaku saya kurang solat Pak Din kadang-kadang. Itu pasal Pak Din cakap, bila kita tak ada solat kadang-kadang apa .com, .sihir, .nonsense, apa semua datang. Dan akhirnya Pak Din telah membuat satulah, kasih dia suruh buat satu. Pak Din tak ada sebab Pak Din buat, tapi ilmiah yang terbaik. Dan akhirnya wajah dia telah ada satu cahaya nur rezeki dengan izin Allah Ta'ala. Seperti apa tahu, a black sunshine that been covered by the dark cloud has become, telah bersinar kembali, bercahaya. Punca cerita Pak Radin ni kesi, dan akhirnya anak-anak dia dan suami dia begitu sayang. Tengok tak kezaliman manusia. Orang dah satu maju dalam niaga, dapat tarik customer, tapi akhirnya apa yang terjadi? Orang kata kirakan orang tutup pintu wajah dia supaya tak ada penarik sampai terjejas suami dia, anak dia. Kan tengok betul-betul nonsense lah manusia ni. Tapi akhirnya Pak Radin dah settle dan syukur Alhamdulillah kes kronik sosial settle. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang mendengar dan terus bersama dengan Ria 897 FM. Saya undurkan diri. Jumpa anda di lain kesempatan dalam Misteri Jam 12.